Auzubillah, Bismillah. Hadirin, tatkala berbicara tentang nahas pemandu mabuk yang habis pecah kepala, binasa badan, resah jiwa orang membuat. Namun masih lagi ramai yang kurang sedar akan keburukan arak yang jauh sekadar kemalangan dalam sanubari rakyat marhai. Maka ayo sama-sama kita dengari mauduk bicara saya yang bertajuk Arak, Punca Segala Kerosakan dan Kehancuran Ummah. Terima kasih buat tuan perajuk acara, kombinasi kehakiman bijaksana, saudara penjaga sama yang saksama seterusnya hadirin hadirat yang dekat di Sukma. Assalamualaikum dan salam ukhuwah buat semua. Menurut kamus Dewan Bahasa edisi keempat, perkataan arak bermaksud minuman yang mengandungi alkohol dan memabukkan. Frasa punca pula dapat ditakrifkan sebagai sumber asal berita, manakala kerosakan dan kehancuran ummah pula merujuk kepada kebinasaan dan kehancuran masyarakat Islam. Maka secara kesimpulannya, arak, punca segala kerosakan dan kehancuran ummah ialah satu minuman yang memabukkan, sumber kepada kebinasaan masyarakat Islam. Namun persoalannya, bagaimanakah arak menjadi punca kerosakan dan kehancuran ummah? Maka ayo lengkapkan isi saya yang pertama, iaitu arak memberi implikasi negatif kepada diri. Hadirin, Rasulullah SAW telah bersabda dengan hadisnya, "Ijtanibu khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Maksudnya, hendaklah kamu menjauhi arak. Sesungguhnya arak kunci segala kejahatan. Riwayat Al-Hakim. Terdapat kebaikan apabila kita diwajibkan untuk menjauhi arak, bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan ajaran Islam, namun bagi mengelakkan kesan yang jauh lebih buruk berbanding kebaikannya. Antara kesan-kesan apabila seseorang minum arak adalah kehilangan koordinasi badan dan hilang kewarasan akal. Arak juga mampu mengganggu kesihatan mental manusia yang menyebabkan berbagai penyakit mental, termasuk halusinasi, gila dan berhayal. Maka benarlah bahawa arak punca memberikan implikasi negatif kepada diri. Tenggelam sudah isi pertama, timbul pula isi kedua, iaitu arak memusnahkan institusi kekeluargaan. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kisah sedih di Petaling Jaya apabila seorang isteri ditumbuk, disepak, diperlaku keras oleh suaminya yang dalam keadaan mabuk ketika hanya ingin mengambil anaknya. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuriduna syaitanu an yuqi'a bainakum mul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Maksudnya, sesungguhnya syaitan mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian dengan minuman keras dan judi itu. Muslimin dan muslimat, sekiranya seseorang wanita mengambil arak, perkembangan janin dalam kandungan akan terjejas, lantas mengalami kecacatan yang serius dan kekal apabila lahir nanti. Justru ibu dan bapa hendaklah mendidik anak-anak supaya menjauhi arak supaya keharmonian keluarga dapat dikekalkan. Oleh itu, jelaslah bahawa arak merosakkan institusi kekeluargaan. Terbang sudah isi kedua, hadir pula isi ketiga, iaitu arak merosakkan masyarakat jagat. Sebuah statistik berkaitan kemalangan melibatkan pemandu mabuk di Malaysia menunjukkan peningkatan yang menggerunkan dari tahun 2010 hingga tahun 2016, yang meningkat daripada 191 kes dan berakhir dengan 461 kes, dan setiap tahun pula ini meningkat. Kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk yang berakhir dengan kematian, iaitu kes pemandu mabuk yang melanggar Korporal Safwan. Pada tahun lalu, beliau semasa itu sedang menjalankan tugas Ops COVID. Secara tiba-tiba seseorang pemandu mabuk yang memandu pacuan 4 roda memandu secara meludu dan melanggar beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepuk dada, tanya iman. Adakah kemalangan ini sebegini tidak menginsafkan diri kita akan buruknya
kesan arak kepada diri malahan masyarakat sekeliling. Sesungguhnya Allah telah mengancam mereka yang minum arak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ala Allahu azza wa jalla ahdan liman yashrabu muskira an yasqiyahu min tinati khabali." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Qala araku ahli nari aw usaratu ahli nar. Maksudnya, sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur kebinasaan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah lumpur kebinasaan itu?" Baginda menjawab, "Peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka." Riwayat Muslim. Konklusi di bawah fitrah ideologi saya sebentar tadi, maka benarlah mauduk bicara arak punca segala kerosakan dan ganjaran ummah. Sebagai intihar, bukanlah mata, bukanlah minda, dan sama-sama lakukan anjakan paradigma dengan menjadikan arak punca segala kerosakan dan ganjaran umat Islam berasaskan 3 perspektif utama saya yang nyatakan sebentar tadi. Arak memberikan implikasi negatif kepada diri. Yang kedua, arak memusnahkan institusi keluargaan. Dan ketiga, arak merosakkan masyarakat sejagat. Maka ayo kita bersatu padu menggembleng tenaga dan minda agar madu bicara saya, arak punca segala kerosakan dan ganjaran ummah dapat kita hindari bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.